Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumaat 26 hari bulan 2. Baik, 26 hari bulan 2, hari Jumaat. Hari ini kita akan teruskan dengan topik sirah. Apa tajuknya? Sabar dulu . Kita dengar dulu lagu ni. Boleh? Boleh semua? Baik, kita dengar dulu lagu ni. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Okey. Cukuplah takat tu je. Kamu nak dengar lagi, kamu carilah lagu tema Hijrah. Baik. Pada hari ini kita akan teruskan buka buku teks pada muka surat 130, 134. Hijrah membawa rahmat. Baik, perhatikan dan fikir. Hijrah bererti perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, atau dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Macam gambar yang kamu tengok ni. Ni gambar apa ni? Tulis kat sini. Pindah barang. Dia pindah apa? Pindah wallahualam. Pindah rumah ke? Pindah barang ke? Pos barang ke? Wallahualam. Tengok muka surat 2. Oh, dia pindah rumah. Jadi dia pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kamu tengok ni. Apakah perbezaan antara gambar 1 dengan gambar 2? Gambar 1, gambar 2. Gambar 1 ni serabutnya, serabannya, muka masam, selalu marah, tak pakai tie, conteng sana, conteng sini, buat sampah, bergaduh lagi, ada luka, conteng buku, tak buat nota. Nampak ni? Kemas, pakai jam tangan lagi. Salin nota, meja bersih. Jadi ini menunjukkan dia berubah dari keadaan sebelum ni buruk menjadi lebih baik. Baik, apakah peristiwa hijrah ni? Baik, agama Islam semakin lama semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang yang memeluk Islam kerana mereka tertarik dengan keindahan yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam agama Islam. Baik, bila situasi ini berlaku, ia mengakibatkan orang musyrikin Mekah marah. Orang musyrikin Mekah marah dan mereka menggunakan kekerasan untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak puas hati. Apa pasal kita dah buat macam-macam ni, Islam masih berkembang. Dia terus buat satu tindakan yang lebih drastik, iaitu dia orang sekat terus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Umat Islam menerima ancaman dan semakin banyak yang diseksa oleh musyrikin Mekah, sehingga kan ada dalam kalangan mereka yang kena bunuh. Ada orang Islam yang kena bunuh kerana disebabkan Islam berkembang. Itu sahaja. Mereka juga dipulaukan. Kamu faham tak apa maksud pulau? Ni pulau, kamu pernah tengok pulau tak? Kamu ada dekat satu pulau, itu pulau. Dia berasing daripada orang lain. Pulau di sini dipulaukan ni maksudnya perbuatan kamu mengasingkan orang lain. Dipulaukan. Apa yang dipulaukan ni orang Islam ni? Orang Islam ketika itu dipulaukan oleh semua masyarakat di Mekah. Sehingga kan orang Islam nak beli barang pun diorang tak bagi beli. Bayangkan, kamu ada duit tapi orang tak nak jual kat kamu. Sampai macam tu. Duit ada tapi orang tak nak jual makanan dekat kamu. Sah kan? Ini yang berlaku kepada orang Islam. Kehidupan ketika itu sangatlah perit sehingga Allah memberikan kebenaran. Sampai Allah memberikan green light. Allah bagi kebenaran. Okey, pindah. Pindah saja. Keadaan di Mekah ni dah semakin teruk. Pindah ke Madinah. Baik. Tambahan pula, orang Madinah memang mempelawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah memang dah ready dah. Nabi Muhammad nak datang, jom, marilah datang. Diorang memang sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi salah satu faktor lagi kenapa Nabi akan berpindah ke Madinah. Tahu tak kamu, sebelum Nabi berpindah ke Madinah, Nabi ada target satu tempat, iaitu nama dia Taif. Tapi di Taif, masa Nabi datang, penduduk Taif sangat kejam kepada Nabi, sangat biadab kepada Nabi. Masa Nabi datang, Nabi nak bagi tahu yang Nabi nak berhijrah. Nabi ingin berhijrah ke Taif. Penduduk Taif baling Nabi dengan batu, baling dengan tai, macam-macam diorang buat dekat Nabi. Diorang maki Nabi, pukul Nabi. Dan sehingga kan sampailah satu masa Nabi Muhammad ni didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kamu doa sahaja. Masyarakat Taif ini sangat melampau. Kamu doa sahaja. Kamu doalah supaya Allah azabkan mereka ini. Malaikat Jibril, aku akan angkat gunung ni dan hempapkan kepada masyarakat Taif. Tapi Nabi cakap tak apa. Mereka ni tak tahu, sebab tu mereka buat macam ni. Nampak tak tingginya tahap kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat kemudian pergi ke Madinah secara berperingkat-peringkat, secara rahsia, tanpa diketahui oleh musyrikin Mekah. Baik. Seterusnya, Nabi Muhammad berhijrah setelah mendapat perintah Allah. Sebelum ni Nabi tak berhijrah sebab tak ada perintah. Allah tak membenarkan lagi. Bila Allah dah keluarkan, dah Allah turunnya wahyu membenarkan perpindahan itu berlaku, Nabi Muhammad merancang betul-betul. Ingat, walaupun Nabi itu seorang Nabi boleh dapat bantuan Allah, tapi Nabi masih merancang sebenar-benarnya Nabi merancang setiap perpindahan yang akan berlaku. Baiklah. Seterusnya, Nabi melantik beberapa orang lagi untuk menolong Nabi. Lihat di sini. Nabi lantik Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni bukannya orang Islam pun. Abdullah bin Uraiqid ni orang musyrik. Bukan orang Islam. Tetapi Nabi masih upah dia untuk menunjukkan jalan pergi ke Madinah. Sebabnya Nabi nak cari jalan yang jarang orang lalu. Kalau Nabi ikut jalan yang selalu orang lalu, jalan biasa, kantoi lah. Betul tak? Nabi nak cari jalan yang jarang orang lalu. Jalan yang paling jauh. Kalau kamu buka GPS, dia akan bagi jalan paling dekat. Jadi Nabi cari jalan paling jauh. Memang orang tak lalu. Jadi untuk pergi ke jalan ini, ikut jalan ini, Nabi perlukan orang yang pakar dalam bidang dia. Sebab itu Abdullah bin Uraiqid ni dilantik untuk tunjuk jalan. Walaupun dia ni bukan orang Islam, tapi Nabi lantik dia atas kepakaran yang dia ada. Jadi, menjawab pada soalan yang mungkin kamu tertanya sekarang, Ustaz, saya nak pergi ke doktor nak pergi jumpa doktor. Saya perlu cari doktor orang Islam ke? Tak. Sebab doktor itu pakar dalam bidang dia, cari doktor yang bukan Islam, tak ada masalah. Faham? Boleh faham?
Baik, seterusnya apakah tujuannya? Untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak dari dijejaki oleh pihak musuh. Sebab itu dia ikut jalan yang jauh tadi. Kemudian Nabi melantik Abdullah bin Abu Bakar untuk memberikan maklumat terhadap pergerakan musuh. Kita nak bergerak, kita kena tengok apa musuh buat. Jadi Nabi tahu bilakah masa yang paling sesuai untuk Nabi bergerak keluar. Takkanlah Nabi nak pergi masa pihak musuh masih bergerak di kawasan pintu pagar, betul tak? Mestilah Nabi tunggu dulu. Sebab itulah Abdullah bin Abi Bakar ini dilantik. Baik. Seterusnya Asma bin Abi Bakar juga dilantik untuk menghantarkan makanan kepada mereka ketika itu yang sedang di pulau. Kemudian Amir bin Fuhairah dilantik untuk menutup kesan dua orang tadi. Kan Abdullah bin Abi Bakar dan Asma bin Abi Bakar ni dia berjalan. Bila dia berjalan, macam kamu berjalan dekat tepi pantai. Betul tak? Bila kamu berjalan dekat tepi pantai, kamu akan tengok kesan tapak kaki kamu kat belakang tu, betul tak? Jadi Amir bin Fuhairah tadi, dia bawa kambing dia banyak-banyak, jalan balik dekat mana Abdullah dan Asma tadi berjalan, supaya tapak kaki mereka itu ditutupi oleh kambing-kambing gembalaan yang dibela oleh Amir bin Fuhairah tadi. Baik, seterusnya Nabi Muhammad minta Ali bin Abi Talib tidur di katil Nabi dengan menggunakan burdah Rasulullah. Burdah ini apa? Burdah ini kain yang bergaris-garis yang orang selalu gunakan sekarang, selimpang. Pernah tengok dekat masjid orang pakai jubah, dia ada satu kain letak di bahu. Itu burdah. Tujuannya untuk mengelirukan musuh. Bila Ali bin Abi Talib diletakkan di katil Nabi, bila ada orang nak bunuh Nabi, mereka akan sangkakan, oh itu Nabi, tapi bukan Nabi. Nabi dah keluar dulu daripada kawasan rumah Nabi. Faham? Dengan izin Allah, Nabi dapat melepaskan diri daripada kepungan pihak musuh tadi. Setelah itu, Baginda dan Abu Bakar terus pergi ke... Kamu rasa pergi ke mana? Tak, Nabi bukannya terus keluar daripada Mekah pergi Madinah. Tak, Nabi transit. Nabi duduk bermalam 3 hari di Gua Sur dahulu. Ini untuk mengelirukan pihak musuh. Faham? Pihak musuh bila dia syahid Nabi hari pertama tak ada, mungkin mereka menjangkakan Nabi pergi ke satu tempat. Mereka jangkakan mungkin Nabi pergi ke Madinah, mereka akan cari ke Madinah. Oh, tengok hari pertama tak ada. Oh, salah. Sebab itu Nabi berhijrah. Nabi berhenti dulu 3 hari bermalam di Gua Sur. Barulah Nabi bertolak ke Madinah. Baik, peristiwa ini berlaku pada 27 Safar. Baik, seterusnya ganjaran yang diberikan juga adalah sangat lumayan. Nabi memberi Nabi pula. Siapa yang berjaya menangkap Nabi diberikan ganjaran 100 ekor unta. Kamu bayangkan harga 1 ekor unta sekarang lebih kurang dalam 800 ke 1000. 800 ada 1000 ada 1000 lebih, bergantung kepada kambing lah. Baik. Kamu bayangkan kalau kambing tu RM1,000 seekor, ada 100 ekor kamu dapat. Berapa ratus ribu yang kamu diberikan ganjaran kalau ikutkan. Yang dalam cerita ni 100 ekor itu bersamaan dengan RM100,000 Malaysia. Jadi sebab itulah bila dengar lumayan dia punya ganjaran ni, siapa dapat tangkap Nabi sangat tinggi. Semua orang cari Nabi dengan bersungguh-sungguh. Sebab ganjaran ni siapa dapat tangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar teruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur tadi. Semasa dalam perjalanan ada seorang terkantoi dah. Ada seorang Quraisy yang musyrikin yang bernama Suraqah bin Malik. Dia dapat kesan tapak kaki Nabi. Tapi malangnya ganjaran tadi diberikan kepada siapa yang dapat tangkap Nabi. Jadi dia tak diberikan ganjaran. Dia hanya berjaya saja. Oh, Nabi pergi mana dia dapat agak. Tapi dia tak berjaya tangkap Nabi. Baik, Nabi dan Abu Bakar teruskan perjalanan sampailah ke Madinah. Baik. Setelah tiba di Quba. Setelah melalui jalan yang panjang tadi, ingat Nabi ikut jalan panjang, jalan yang sukar dilalui oleh siapa-siapa pun. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba. Nabi dirikan
masjid yang pertama dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Sampai hari ini pun masih ada lagi masjidnya. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Antara fadilat bersembahyang di Masjid Quba ialah apabila kamu mengambil wuduk. Sebelum kamu sampai ke Masjid Quba, kamu dah ambil wuduk di rumah. Kamu masuk ke Masjid Quba dalam keadaan masih berwuduk dari wuduk yang kamu ambil di rumah. Kamu masuk Masjid Quba dan sembahyang 2 rakaat. Pahalanya sama seperti kamu mengerjakan sekali umrah. Besarnya fadilat bersolat di Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan ini disambut dengan penuh kegembiraan. Sebab apa tadi? Penduduk Madinah dah ready dah. Dia memang tahu Nabi dah sampai. Diorang sangat mengalu-alukan Nabi. Tindakan Nabi yang pertama mempersaudarakan, menjalinkan hubungan persaudaraan antara penduduk asal di Madinah yang namanya orang Ansar dan penduduk Mekah yang berpindah ke Madinah yang namanya Muhajirin. Daripada perkataan hijrah, ingat Muhajirin, perkataan hijrah. Maksudnya Muhajirin ni orang yang berpindah dari Mekah ke kota Madinah, orang-orang yang berhijrah tadi. Baik. Kini masjid yang dibina oleh Nabi di Madinah juga dikenali sebagai Masjid Nabawi. Ingat, ada 2 masjid. Masjid pertama, Masjid Quba, masa Nabi berhenti di Quba. Yang kedua, bila Nabi dah sampai ke Madinah, dah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar, Nabi bina masjid. Masjid itu dinamakan Masjid Nabawi. Kamu pergi Masjid Nabawi sekarang ni, masjid tu sangat-sangat besar dan di dalamnya ada kubur Nabi, ada kubur Abu Bakar dan di dalam Masjid Nabawi juga ada kawasan yang namanya Raudah yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawasan Raudah itu nanti akan berada di dalam syurga. Jadi, ramai orang mengambil iktibar dan mengambil pengajaran daripada hal ini. Bila pergi kepada Masjid Nabi, mereka sembahyang kat situ seolah-olah nanti dalam inilah keadaan yang ada. Inilah tempat yang akan dibawa di dalam dunia ni. Tempat yang dibawa masuk dalam syurga, inilah tempat dia. Okey? Jadi, apakah kepentingan hijrah tadi? Pertama, kita dah tahu kenapa kenapa hijrah ni berlaku, sebab dakwah Nabi disekat. Jadi kepentingannya antaranya ialah untuk membebaskan umat Islam dan juga menyebarkan dakwah Nabi Muhammad supaya dakwah Nabi tidak lagi terganggu. Orang nak amalkan ajaran Islam tak lagi terganggu. Umat Islam juga bebas melakukan sebarang perniagaan, jual beli, melakukan amal ibadat. Rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup dengan aman dan damai. Ini kepentingan hijrah. Dakwah dapat disebarkan secara meluas. Negara Madinah menjadi maju dan digeruni oleh musuh sebab negaranya kuat dan bersatu padu. Ini membuktikan juga kebijaksanaan Nabi dalam mengatur strategi. Ingat, ya, ini kepentingan berlakunya peristiwa hijrah. Baik. Seterusnya, apakah iktibar pengajaran? Iktibar ni pengajaran. Tadi kepentingan, ini pengajaran. Apakah pengajaran daripada peristiwa hijrah? Yang pertama, kita hendaklah melakukan setiap perkara itu dengan bersungguh-sungguh. Ingat, kamu buat main-main, result pun main. Yang kedua, membuat perancangan dengan teliti. Ingat, setiap perkara kamu nak buat, rancang betul-betul. Yang ketiga, kamu kena tenang dan tabah menghadapi cabaran. Yes, semua orang menghadapi kesusahan. Semua orang menghadapi cabaran. Yes, semua kesusahan tak sama. Kamu susah tak sama dengan orang lain susah. Ada kalanya susah kamu lagi susah daripada orang lain. Ada kalanya susah kamu tu tak susah sangat. Orang lain ada lagi susah. Tetapi, kamu kena sabar dalam menghadapi semua cabaran ini. Seterusnya, yang keempat, kita perlulah menjadi sahabat yang menghormati dan saling membantu. Jadi sahabat kena saling bantu sahabat yang lain. Jangan jadi sahabat pandai minta tolong je. Bila orang minta tolong dengan kita tak nak tolong. Tak boleh. Kita kenalah jadi orang yang selalu tolong orang dan bila kita minta tolong pun insya-Allah orang akan selalu dan mudah nak tolong. Seterusnya, sanggup berkorban masa dan tenaga untuk mencapai keredaan Allah. Ingat, redha Allah ni paling penting. Seterusnya, kita hendaklah berusaha baiki diri kita ataupun keadaan hidup kita supaya menjadi lebih baik. Ingat,
Bila tempat tu dah teruk, pindah tempat. Kalau perangai kita dah teruk, tukar perangai. Okey? Boleh faham semua? Itu antara intipati pembelajaran kita pada topik hijrah pada kali ini. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.